Tiba-tiba orang Melayu Seksyen 24 Shah Alam terajang kepala lembu. Pijak gambar Perdana Menteri, reyuh satu Malaysia. Kencing gambar Tuan Guru Nik Abdul Aziz, sengap. Inilah panggil double standard. Tak? Dan kita pun tidak menyatakan kita menyokong tindakan memijak gambar. Tapi Islam ajak nama dah. Jangan sesama kita yang Islam, yang bukan Islam kita tak boleh hina. Keluar satu gambar Innocence of Islam. Seorang pengarah Yahudi buat cerita Nabi Muhammad kaki betina. Dia hina Islam. Orang Islam di Libya serang kedutaan Amerika, tembak mampuih duta tu. Tak naya ke kawan tu? Nampak tak? Sebab tu kita kembali pada ayat 108. Surah ke-6 Al-An'am, ambil erti. Jangan duit hina orang. Hampa hina kami, kami marah. Tak pasal. Sian Allah tu. Walaupun dia Yahudi juga Amerika ni. Tapi kenapa kita nak bunuh yang tidak berdosa? Nampak tak? Tindakan tu tak betul. Kalau esok dia main bunuh kita pula macam. Nampak? Islam tu apa makna? Damai. Selamat. Nampak tak? Tapi jangan tambah hadari pula. Tak boleh. Pasal dia turun kereta naik lori. Islam. Damai. Selamat. Sejahtera. Jadi kita pun tak tengok gambar tu, baca sajalah Innocence of Islam. Hina Nabi, kaki betina, macam-macam lah. Ada. Bila lepas hina kita marah tak? Yang jadi mangsa tak pasal duta di Libya. 3 orang mati. Dan mereka tuduh Al-Qaeda. Hak jahat-jahat ni semua lepas tuduh Al-Qaeda. Macam kita di Malaysia lah, mana jahat tu tuduh perkasa. Tak ada orang lain lah. Hak lempak kasut masuk dalam masjid, perkasa. Ingat lah, kalau mana berlaku pelik-pelik di Malaysia ni, perkasa, bukan ada orang lain lah. Ada perkasa sini. Kasam lah, perkasam. Itulah bila Islam ajak, hampa tak mau ikut. Ni jadi macam tu. Saya berkawan dengan Kristian berapa lama, tapi saya tak jadilah Kristian. Sampai hari ni dia masih ingat kat saya. Kita tak pernah hina agama dia. Dia buat kenduri, saya pergi rumah dia. Rai makan tak apa. Nak pergi makan kan. Dia habaq pula tu. Dia nak prepare ayam orang sembelih. Pulak dah. Tu. Sebab dia tahu agama kita. Kan? Tanya halal, dia pun kata halal. Tu dia. This is halal for you, don't worry. Alamak. Pasal kita hormat agama mereka. Kan? Hormat saja. Bukan kita setuju tak hormat. Saling hormat, menghormati ni kan ajaran Islam. Hampa nak sembah ketua batu punya pasal. Kan? Jangan hina. Tak dia hina agama kita, tak marah, gaduh. Orang ni takdir pergi hospital 2-3 tahun sudah jumpa dia. Main salam. Bini dia pun main salam dengan aku. Aku tak salam lah. Aku tunduk lah. Aku tak lawarak lah. Tak boleh salam lah. Dia pun faham. Dah pakai kepiar lah jadi ustaz. Kan? Cerita macam tu. Cantik agama kita ni. Tapi yang menyebabkan agama Islam ni ditolak oleh umat manusia, kerana pemeluk agama Islam tidak beramal. Tu yang cerita dia. Barak. Pemimpin pun haprak. Ulama mangkuk ayun. Atau siapa nak hormat Islam? Barak. Jadi Taghut, di antara pengertian Taghut yang pertama ialah berhala. Dan ingat, sembahan orang bukan Islam jangan sesekali dihina atau dicercah. Tak boleh.
Dalam Quran surah ke-6 ayat 108 Al-An'am. Yang kedua, Taghut ini adalah syaitan. Syaitan yang dikenali adalah lebih baik daripada malaikat tak dikenali. Orang tua ni alamat, aku tak tahu dah nak jadi apa. Rosak akidah. Rosak akidah. Ada seorang mencadangkan supaya para mufti ini memberi nasihat kepada dia supaya jangan merapu sangat. Kenapa rosak akidah? Kita cakap kita ada dalil. Syaitan ni dah pertama Taghut. Apakah syaitan lebih mulia pada malaikat? Sedangkan kita semua tahu dan sedia maklum dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 34, Iblis dan atau syaitan ini hanya sekali saja melanggar perintah Allah. Allah terus cap dia makhluk kafir sepanjang umur hidup dunia. Dilaknat oleh Allah. Kalau makhluk yang telah dilaknat oleh Allah, laknat lawan pada rahmat. Kalau makhluk ini sudah dilaknat oleh Allah, takkan dia baik. Nampak tak? Walaupun dia ambil daripada perkataan orang putih macam mana tu bunyi, the devil you know is better than the angel you don't. You don't know. Macam tu lah. Nampak? Tak boleh. Kita tak boleh ikut kata orang putih kita, sebab kita ada akidah. Kan? Syaitan yang kamu kenali adalah lebih baik pada malaikat yang kamu tidak kenali. Kita baca ayat di mana Taghut ini, syaitan ini dilaknat ataupun Allah kategorikan sebagai makhluk yang kafir. Nampak? Ayat 34 Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itulah ayat. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, memerintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Sujud dalam ayat ni ialah hormat. Islam ni ajar kita sama kita ni kena hormat. Hak muda naklah menghormati orang tua. Nampak tak? Walaupun kita ustaz, tapi orang tua lebih tua, panggil lah Tuan Haji ke Pak Cik. Kan? Jangan panggil nama. Nampak tak? Abang umur apa? 60. Nama apa? Rozali. Takkan saya nak panggil Rozali. Duk lak orang panggil. Nampak tak? Abang Rozali. Tak sah saya panggil abang. Nampak tak? Walaupun kita ustaz, tapi kenal sekedik kan. Hang nak bercakap, hang tengok lah. Kalau kawan tu ada title, gelaran, Datuk panggil Datuk. Bukan nak bodek dia. Nampak tak? Islam ajar. Kadang-kadang kita ni korang ajar. Tak kenal tua muda. Tentang ustaz panggil orang nama tak kenal, saya tak setuju. Kan? Saya pernah jumpa seorang Tan Sri. Dia nak bagi 100,000, dia tengok dulu saya macam mana. Cara saya duduk, secara saya bercakap. Kan? Duduk atas kerusi pun duduk pusing dengan pusing ni. Kan? Duduk sengah warnok lah aku pun. Cakap pun gerak-geri kita tu pun dia tengok. Atas bawah, atas bawah. Puas hati, dapat 100,000. Kan? Ni pengalaman saya lah tuan-tuan. Sebab tu ustaz-ustaz ni kena belajar kan dari segi PR, public relation. Kita kerja dulu kan, kita ada training. Dalam Islam ayat 83 tu Al-Baqarah, yang Islam ajar macam mana kita nak cakap dengan orang. Oh, Islam semua ada tuan-tuan. Apa yang kita duk ragu lagi? Hebat kita. Wa nazzalna 'alaikal kitab
tibyana likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada kamu segala sesuatu. Apa hangpa nak tahu? Soal perhubungan antara bangsa, soal perhubungan antara kamu sesama manusia, bagaimana kamu nak kena address, kamu nak kena panggil seseorang. Wa qulu linnasi husna. Tuhan ajak kita. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Orang Islam ajak kita hormat orang. Tambah pula macam kami dulu bank, kita ada pelanggan, bukan boleh cakap lulak. Kasar-kasar orang tak main. Nampak tu, dia ada courtesy campaign dia panggil. Kita belajar benda-benda sebenar daripada Islam. Orang bukan Islam buat kajian, dia buat formula, dia buat kursus. Nampak tak? Public relation. Walhal tu semua ajaran kita. Bila saya dah jadi ustaz pun saya tahu, dah je pokok-pokok ni. Hampa pun ambil daripada kami ya sebenarnya. Tengok Allah ajak, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Nah, dah kita muda, walaupun tak pi haji kan, kita panggil abang ataupun tu haji, dorak apa. Macam Zahri, saya panggil Zahri tak apa, dia muda tu saya. Dia panggil saya ustaz. Dia panggil Syahri tak kenal kan. Abang Syahri tak apa. Beda, ada gelaran ustaz kan. Ustaz mungkin tahun depan lepas pilihan raya Datuk kan, nak bertanding kan, kena panggil Datuk. Syaitan macam tu. Jadi syaitan ni jelas, sekali saja dia melanggar perintah Tuhan, Tuhan suruh dia hormat Adam, dia tak mau tahu pasal apa. Saya tak ingat ayat tu sebab saya tak hafal. Aku dijadikan pada api, Adam daripada tanah. Ni timbul kesombongan. Dua kesalahan. Pertama Aba mana dia enggan. Yang kedua wastakbaru, dia takabur. Dia merasa diri dia lebih mulia daripada Adam. Adam tak perlu dihormati, tak perlu disujud. Oleh kerana dua kesalahan ni, dua sifat ini, kesalahan tu satu ya. Sebelumnya dia cukup taat pada Allah. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu tergolong dalam makhluk-makhluk Tuhan yang kafir. Tiba-tiba kita kata syaitan yang dikenali adalah lebih baik pada malaikat yang tidak dikenali. Malaikat tuan-tuan dalam surah At-Tahrim, satu-satu makhluk yang berlawanan dengan syaitan atau iblis. Iblis dia langgar perintah Tuhan, malaikat dia tak langgar. Ayat apa? Malaikat ni tak langgar langsung. Tuhan suruh belasah kan? Tu dia. Tuhan suruh belasah selalu. Surah apa saya kata? At-Tahrim. Anak apa hilang? Mana? Dengar ayat 6. Sedang penjaganya malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa disuruhnya, dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya. Ayat 6 surah ke-66 At-Tahrim. Iblis tadi ayat 34 Al-Baqarah. Syaitan adalah taghut. Dalam Yasin ada. Kita ada baca Yasin berbuih mulut. Tiap malam Jumaat ini tak kot. Tiap malam Jumaat baca. Tak ada kuliah. Sebulan sekali. Tak payah tiap minggu lah. Duk minum ayat Yasin dekat berapa ribu bulan duk bengong baiklah. Kan? Baca sekali-sekali sudahlah. Saya baca hari-hari untuk ayat Yasin. Hari-hari. Cuba tuan-tuan bayangkan 25 tahun lah. Kecuali hari yang saya lupa lah. Memang lupa je rupanya, ni kelemahan gitu. Kan? Tidak tanya, ya Rabbi, aku tak baca ni Yasin. Ingat baca dah. Ada je lah. Yang tu terlupa. Kan? Dia sunatnya. Kan? Tapi kalau yang benda wajib pun kalau terlupa, Tuhan maaf.